Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazwani Adila binti Muhammad Zaki dari Kolej Profesional Mara Bandar Melaka. Alhamdulillah saya telah diberi kesempatan dan peluang untuk membentangkan tajuk kajian tindakan saya di International Conference on Asian Research 2022. Jadi pada kali ini saya akan membentangkan tajuk penggunaan teknik JIMAMA dalam meningkatkan kefahaman pelajar DPS bagi topik adab makdud di Kolej Profesional Mara Bandar Melaka. Ini adalah poster untuk pembentangan saya pada kali ini. Saya akan terangkan satu persatu dengan lebih lanjut. Jadi ini adalah abstrak kajian saya di mana saya memfokuskan kepada tajuk adab makdud. Di mana dalam topik ini menerangkan berkaitan satu kaedah untuk mengira sesuatu objek dalam bahasa Arab. Untuk makluman semua, cara membilang dan mengira objek dalam bahasa Arab berbeza sama sekali daripada bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab kita perlu mengenal pasti terlebih dahulu objek tersebut tergolong dalam golongan jantina yang mana, muannas ataupun mudzakkar, dan juga kita perlu kenal pasti bilangannya berada dalam kategori yang mana, 1 hingga 2, 3 hingga 10 ataupun yang lain-lain. Jadi penguasaan yang kukuh dalam topik ini sangatlah penting untuk membolehkan pelajar membilang dan mengira dengan tepat mengikut tata bahasa Arab yang betul. Jadi melalui pembentangan saya dalam kelas sebelum ini, saya mendapati pelajar-pelajar mengambil masa yang agak lama untuk menjawab ataupun memberi respon sekiranya ditanya berkaitan topik adab makdud. Selain itu juga pelajar sering tertukar dan juga keliru baris dan juga bilangan pada objek yang ingin dibilang, dan juga mereka gagal untuk membezakan kaedah-kaedah yang terdapat dalam topik adab makdud sehingga menyebabkan mereka gagal untuk membilang dan mengira dengan tepat. Jadi saya mengambil inisiatif berdasarkan kepada masalah tersebut, saya mengambil inisiatif untuk mencipta satu teknik, iaitu teknik JIMAMA, dan diperkenalkan kepada pelajar sebagai salah satu kaedah intervensi. Jadi teknik ini menggunakan pakai kaedah akronim dan juga jadual bagi memudahkan pelajar nampak perbezaan antara setiap kelompok nombor, setiap kelompok bilangan, dan untuk memudahkan pelajar mengingati konsep-konsep tersebut dengan mudah dan cepat. Jadi kajian ini adalah bertujuan untuk melihat keberkesanan penggunaan teknik JIMAMA terhadap kefahaman dan pelajar dan prestasi pelajar dalam topik adab makdud. Kajian ini berbentuk kuantitatif dan dijalankan dalam kalangan pelajar semester 3 yang bagi program Diploma Perbankan Islam dan Kewangan yang mengambil subjek Bahasa Arab 3 di Kolej Profesional Mara Bandar Melaka. So hasil dapatan daripada kajian ini mendapati bahawa keputusan ujian pasca berlaku peningkatan prestasi pelajar berbanding dengan ujian pra, di mana berlaku peningkatan sebanyak 7.8% pada markah tertinggi, sekaligus membuktikan bahawa teknik JIMAMA ini mampu meningkatkan kefahaman pelajar dalam memahami topik adab makdud dengan lebih berkesan. Jadi teknik ini telah digunakan kepada pelajar dan amat mudah sekali diajar dan disampaikan kepada pelajar, dan haruslah dikekalkan dan ditambah baik dari semasa ke semasa untuk menarik minat pelajar dalam bahasa Arab, khususnya dalam topik ini. Jadi seterusnya objektif untuk kajian ini adalah untuk mengkaji keberkesanan penggunaan kaedah akronim terhadap pemahaman pelajar dalam topik adab makdud. Dan secara khususnya kajian ini adalah untuk meningkatkan kefahaman pelajar dalam topik adab makdud. Seterusnya meningkatkan kepenguasaan pelajar terhadap kaedah yang terdapat dalam topik adab makdud dengan lebih baik, dan seterusnya meningkatkan pencapaian pelajar dalam topik adab makdud. Okay, kemudian pelaksanaan kajian adalah berbentuk kuantitatif menggunakan cara ujian pra dan ujian pasca. Di mana pelajar-pelajar semester 3 ini mereka perlu menjawab ujian pra dan ujian pasca dengan menggunakan set soalan yang sama sebanyak 15 soalan selama 15 minit. So ini adalah cara ataupun flow sepanjang kajian tindakan ini dijalankan. Pertama sekali saya akan mengajarkan kepada pelajar topik ini tanpa menggunakan teknik JIMAMA. Seterusnya mereka perlu
selepas mereka belajar topik ini, mereka perlu melalui ujian pra sebanyak 15 soalan. Seterusnya mereka akan diajarkan topik ini dengan menggunakan teknik imamah dan perlu melalui ujian pra, perlu menjawab ujian pasca untuk menguji kefahaman mereka terhadap topik ini dan untuk menguji keberkesanan topik teknik imamah dalam topik ini. Okey. Seterusnya ini adalah penggunaan teknik imamah yang saya telah kenalkan, yang saya telah gunakan dalam kajian ini. Di mana teknik ini berbentuk jadual untuk memudahkan pelajar nampak perbezaan antara setiap kelompok bilangan dan juga untuk melihat perbezaan kaedah ataupun perbezaan cara-cara bagi setiap kelompok dengan lebih jelas. Dan juga teknik akronim digunakan untuk memudahkan pelajar mengingati teknik kaedah yang terdapat dalam topik ini. Jadi dalam bahasa Arab 3 terdapat 3 kelompok adat maksud, iaitu 3 hingga 10, 11 hingga 12, 13 hingga 19. Jadi saya pecahkan untuk bahagian maksud dan juga adat, di mana maksud ini adalah objek yang ingin dibilang. So, apakah kaedah ataupun perkara yang perlu pelajar ingat pada objek yang ingin dibilang dan juga pada bilangan tersebut. Okey, dan ini adalah contoh untuk memudahkan untuk pelajar lebih faham tentang teknik ini, untuk mereka lebih faham tentang akronim yang digunakan. Okey, jadi untuk kelompok 3 hingga 10, untuk maksud, pelajar-pelajar perlu ingat tentang G, di mana J menunjukkan kepada jamak. Jamak iaitu ramailah, dan I menunjukkan kepada baris bawah, sinonim dengan baris bawah. Jadi G. Jadi pelajar perlu ingat 3 hingga 10 akronimnya adalah G. G adalah ramai dan I menunjukkan kepada baris bawah. Dan untuk adat pula mereka perlu berlawanan dengan maksud, di mana sekiranya maksud ini adalah dalam kategori muannas, maka adatnya mestilah digunakan dalam kategori muzakkar, mestilah berlawanan jantina. Pangkah menunjukkan kepada maksud lawan. Jadi adat dan maksud mestilah berlawanan jantina. Contohnya salah satu aklamin. So aklamin ini adalah objek yang ingin dibilang. 3 batang pen. So 3 batang pen berada di kelompok 3 hingga 10. Jadi 3 hingga 10 adalah G dan mestilah berlawanan. Jadi pelajar perlulah mengenal pasti terlebih dahulu. Pen termasuk dalam kategori muzakkar ataupun muannas. Jadi aklamin, pen adalah dalam kategori muzakkar. Jadi nombor ataupun adat mestilah berlawanan, mestilah dalam bentuk muannas. Dan G, jamak. Jadi qalamun jamaknya aklam dan mestilah berbaris bawah, aklamin, salasata aklamin. Begitu juga dengan kelompok 11 hingga 12, iaitu ma menunjukkan kepada mufrad yang bermaksud satu dan juga A sinonim dengan baris atas. Untuk bilangan 11 hingga 12, adatnya perlulah sama jantina dengan maksud. Sekiranya jantinanya muannas, maka adat yang digunakan mestilah dalam bentuk muannas juga. Contohnya ahada asyara kaukaban. Kaukaban muzakkar, jadi adat yang digunakan mestilah muzakkar juga. Dan kaukaban ini maksud objek yang ingin dibilang mestilah dalam keadaan mufrad dan juga mestilah berbaris atas. Kemudian untuk kelompok 13 hingga 19, ma iaitu menunjukkan kepada maksud mufrad dan juga iaitu satu dan juga A sinonim dengan baris atas. Jadi adat yang paling dekat dengan maksud mestilah sama jantina, manakala adat yang jauh daripada maksud mestilah berlawanan jantina. Sebab itu saya letakkan sama dengan di bahagian hadapan, iaitu sama, dan juga yang jauh
adat yang jauh berada dengan simbol pangkah iaitu berlawanan. Okey, contoh ya, salasata asyara kursiyan. Salasata asyara kursiyan. So, pertama sekali kita perlu kenal pasti maksudnya dalam kategori mana. Jadi, kursi dalam kategori muzakkar. Jadi, kategori muzakkar, jadi kita kena tengok adat yang lebih dekat. Salasata asyara. Asyara lebih dekat dengan kursi. Jadi asyara mestilah dalam bentuk yang dalam jantina yang sama. Muzakkar, so asyara perlulah muzakkar. Kemudian salasah. Salasah ini adat yang paling jauh dengan ma'dud. Jadi dia perlulah berlawanan jantina dengan ma'dud. So sebab itulah salasata ma'dud muzakkar, manakala yang ini perlulah mu'annas. Jadi salasata asyara kursiyan. Jadi bila saya gunakan teknik G-MAMA dan juga teknik jadual ini memudahkan pelajar faham, ingat teknik kaedah-kaedah yang terdapat dalam topik adat maksud dengan lebih baik. Kemudian analisis data, telah dikumpulkan dalam tempoh 2 minggu. Jadi bentuk soalan adalah berbentuk subjektif sebanyak 15 soalan. Di platform ujian adalah melalui Microsoft Forms selama 15 minit. Jadi data telah dikumpulkan dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Jadi ini adalah markah ujian pra dan juga ujian pasca di mana, dan ini adalah ringkasan keputusan ujian pra dan ujian pasca lah, di mana kalau kita lihat pada keputusan yang paling maksimum menunjukkan peningkatan sebanyak 4 perbezaan 4. Seramai 4 orang pelajar mendapat keputusan 14/15. Di mana sebelum diperkenalkan teknik G-MAMA, tiada seorang pun pelajar mendapat markah 14. Jadi sebagai refleksinya, keputusan pelajar dalam ujian pra dan ujian pasca menunjukkan bahawa objektif kajian adalah tercapai. Dan teknik G-MAMA mampu membantu meningkatkan prestasi pelajar sekaligus membuktikan keberkesanannya dalam meningkatkan kefahaman pelajar dalam topik adat maksud. Dan guru-guru perlulah sentiasa kreatif dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk menarik minat pelajar, untuk meningkatkan kefahaman pelajar, untuk memberikan pelajar satu cara untuk mengingati dengan cara yang lebih mudah. Kemudian dicadangkan untuk menggunakan teknik G-MAMA ini dengan melakukan beberapa pemurnian dan penambahbaikan supaya dapat memudahkan para pelajar memahami konsep-konsep dalam topik ini dengan lebih baik. Jadi setakat itu sahaja pembentangan saya untuk kajian tindakan saya, iaitu kajian penggunaan teknik G-MAMA dalam meningkatkan kefahaman pelajar bagi topik adat maksud di Kolej Profesional MARA Bandar Melaka. Jadi setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.